Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton-penonton dekat dalam rumah ataupun maupun dekat luar sebenarnya. Okey, hari ini bersama saya Shasha Denzin dan juga Jessica yang akan menemani pagi anda selama 1 jam hanya di saluran TVS 122 Astro dan juga My Freeview. Okey, baiklah, hari ini merupakan hari Jumaat. Hari Jumaat 2 penghulu April. segala Betul. hari. Betul, penghulu segala hari. Ya, betul. 2 April 2021 bersamaan dengan 19 Syakban 1442 Hijriyah. Okey, kita apa harapkan khabar anda Jess? semua sihat-sihat. Saya sehat saja. Syah pun sihat saja, betul. Alhamdulillah sihat. Betul. Dan kalau kepada anda semalam bukan hari yang baik untuk anda, tapi kita harapkan hari ini adalah hari yang baik untuk anda semua. Betul. Jadi Shasha dah breakfast? Dah breakfast. Dah breakfast. Jess pun dah breakfast. Bercakap pasal breakfast ni, bercakap pasal makanan ni, ada satu fakta yang Jess nak kongsikan. Tapi sebelum tu, Jess nak tanya Shasha dahulu. Okey. Shasha suka makan madu tak? Suka. Wow, madu tu sedap kan? Sedap, Shasha selalu manis. makan madu dengan apa? Dengan pancake. Dengan pancake. Oi, tak boleh lah. Dah Kalau kebayang Jess sekarang selalu ni. makan dengan strawberry. Okey, untuk pengetahuan Shasha dan untuk pengetahuan penonton, madu ini adalah sejenis makanan yang tidak akan pernah rosak. Dan juga Shasha, madu ini akan bertahan selama lebih 3,000 tahun. Tahu tak? Selama 3,000 tahun. 3,000 Tapi Jess, tahun. macam mana pula dengan madu yang kita simpan dekat dalam peti ais tu tiba-tiba yang rosak? Yang tu sebab cara penyimpanan kini salah. Sebab kalau madu kita tak boleh letak dalam peti ais ataupun dalam suhu yang agak panas. Kita kena letak dalam suhu bilik kita katakan. Sebab madu ni dia mengandungi gula neutral. Jadi kita tak boleh letak sembarang. Kalau nak madu itu kekal sedap dan juga neutral dia lebih tinggi, tu kita letak dalam suhu bilik. Patutlah madu-madu Syah semua macam tak berapa nak baik sebab betul, Syah dia letak akan dalam peti ada ais. macam kering-kering dan juga bentuk kristal tu, betul tak? Sebab dia agak keras kalau Shasha letak dalam peti sejuk. Okey, info yang menarik Betul, sebenarnya Jess, info yang untuk menarik, memulakan fakta yang pagi. menarik. Dan juga Shasha, mungkin Shasha boleh kongsikan apa antara tajuk kita pada hari ini, Shasha? Okey, tajuk kita pada hari ini, tapi sebelum kita nak masuk kepada tajuk kita, Syah sebenarnya nak kongsikan kepada anda semua dan juga Jess pada hari ini untuk menaikkan semangat, itu motivasi pagi, iaitu kata-kata yang Syah petiklah daripada kata-kata motivasi, iaitu selalu melakukan perubahan kecil ke arah yang lebih baik. Tak kiralah kan kadang-kadang kita ada rasa macam down kan. Tak apa. Asalkan kita buat perubahan tu sedikit demi sedikit tapi membuahkan hasil yang banyak. Sebagai contohnya, kalau nak kaitkan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu dalam memberi kesedaran. Memberi kesedaran kepada... Ya, betul. Dan nak kaitkan adalah tajuk kita pada hari ini, iaitu Hari Kesedaran Autism Sedunia, dan juga tajuk yang kedua adalah mengenai pemasaran perniagaan. Kita tahu tajuk yang kedua ni saya rasa semua orang familiar dengan dia. Dah boleh jadi host, betul tak? Dah boleh jadi host dah. Baiklah, Shasha, mungkin kita boleh teruskan dengan perincian berita seperti biasa. Shasha, kongsikan dahulu perincian COVID-19 di Malaysia. Baiklah, terima kasih Jess. Okey, seterusnya kami ingin menguar-warkan tentang statistik COVID-19 di Malaysia sehingga semalam, iaitu 1 April 2021, di mana dilaporkan sebanyak 1,178 kes baharu telah dicatatkan, sebanyak 1,377 kes sembuh baharu dan kematian baru pula adalah sebanyak 6 kes. Dan jika kita lihat statistik mengikut negeri pula, Sarawak Jess mencatatkan jumlah yang tertinggi, iaitu sebanyak 238 kes, disusuli oleh Selangor iaitu sebanyak 237 kes dan Pulau Pinang sebanyak 190 kes. Selain itu, semalam juga terdapat 14 kluster telah ditamatkan dan menjadikan jumlah kluster tamat adalah sebanyak 1,016. Walau bagaimanapun, sebanyak 6 kluster baru telah dilaporkan dan melibatkan 5 kluster tempat kerja dan 1 kluster komuniti. Diharapkan kita semua ni dijauhkan wabak penyakit COVID-19. Baiklah Jess, itu sahaja perincian dari negeri Sarawak di Malaysia. Boleh tak Jess teruskan di Sarawak? Baik, untuk Sarawak semalam catat kes pulih COVID-19 sebanyak 434, agak tinggi ya. Tahniah. Dan Sarawak pada Khamis mencatatkan jumlah kes pulih tertinggi dengan 434 kes. Daripada jumlah tersebut, 235 kes pulih adalah dari pusat kuarantin dan rawatan COVID-19
Sementara itu, bagi kes baru pula, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN melaporkan 238 kes seperti yang Syasha maklumkan tadi telah dikesan di Sarawak, Bintulu 95, Sibu 51, Miri 28, Kuching 22, Beluru 17, Julau 8, Serian 6, Meradong 4, Tatau 3, Sebauh 2, Kanowit dan Seri Aman masing-masing mencatatkan 1. Manakala 2 kes kematian baharu turut melibatkan warga emas di Sibu dan Bintulu dicatatkan semalam. Mengenai status daerah pula, daerah Beluru telah bertukar status daripada status merah kepada status jingga. Daerah Tatau pula telah bertukar status ke status kuning daripada status hijau. Daerah Tanjung Manis juga telah kembali ke status kuning daripada status jingga. Masih lagi belum berada di angka yang selesa. Kita masih tetap kena amalkan SOP. Baiknya daripada anda yang telah divaksinkan secukupnya iaitu 2 dos tu, walaupun anda telah menerima 2 dos vaksin, kena juga patuhi SOP untuk keselamatan semua orang. Betul tak, Syasha? Betul. Dan juga Syasha, perincian berita yang seterusnya. Okey, Syasha, pernah nampak rancangan TV Stars tak? Benar? Ini daripada semalam lagi Jess nak cakap. Okay. TV Stars ni, sebab kita ada challenges daripada Indonesia. Bukan sahaja kontestan-kontestan daripada Malaysia, tapi juga penyanyi Indonesia akan mencabar penyanyi Malaysia. Jadi kita nak tahu siapa yang menang nanti. Macam mana? Peminat pertandingan nyanyian secara maya yang disiarkan di TVS bakal menemui challenger dari negara jiran Indonesia pada Selasa 6 April jam 8.30 malam. Kalau Syasha nak tahu siapa yang menang, siapa yang berbakat lagi, Syasha kena tengok pada Selasa nanti. Jadi kita nak tahu berjaya atau tidak pencabar Indonesia ini merampas 1 daripada 6 tempat yang dihaskan untuk Dream Team, iaitu 6 penyanyi yang dipilih menerusi saringan online secara virtual. Jadi kalau Syasha nak tengok juga, Syasha kena tengok pada hari Selasa 8.30 malam. Nampak tak tadi wajah 8.30 malam? Betul. Nampak tak wajah challenger? Dah lah ada rupa, ada suara lagi. Jadi saya rasa peserta-peserta kontestan TV Stars ni pasti berdebar-debar. Betul tak? Gemuruh. Tapi apapun kita doakan yang terbaik untuk kepada mereka semua dan bersainglah secara sihat. Okey, kita dah pergi kepada tajuk hiburan. Betul, tajuk hiburan. Okey, selepas ini Syah nak kongsikan kepada semua itu mengenai garis panduan pengimarahan Ramadan di masjid dan surau oleh Majlis Islam Sarawak. Ini juga bermaksud satu berita baik sebenarnya, tapi dalam masa yang sama juga adalah satu berita yang kita perlu berhati-hati ataupun sentiasa mengamalkan SOP kerana terdapat beberapa aktiviti yang dibenarkan, antaranya adalah seperti solat sunat tarawih dan witir, tadarus, ziarah kubur, majlis khatam Al-Quran dan lain-lain. Manakala antara aktiviti yang tidak dibenarkan adalah seperti majlis berbuka puasa, jamuan moreh dan jamuan sahur. Walau bagaimanapun, semua aktiviti yang dibenarkan ini hendaklah mengikut had jemaah yang telah ditetapkan. Pemakaian garis panduan ini berkuat kuasa sepanjang Ramadan 1442 Hijriah atau mana-mana arahan lanjut yang ditetapkan oleh Majlis Islam Sarawak. Mungkin ada untuk penjelasan yang lebih lanjut, penonton dekat rumah sana boleh pergi ke Facebook dan search sahaja Sarawak Edition. Sarawak Edition. Jadi dekat sana ada maklumat-maklumat tersebut. Syasha dah sedia tak berpuasa ni? Syasha sebenarnya memang dah bersedia. Lagi-lagi bila dah dibenarkan untuk melakukan ibadah macam pergi ke surat. Betul. Dalam masa yang sama tak sabar juga nak sambut hari raya, betul tak? Betul tu. Sudah semestinya, Jess. Betul. Okey, baiklah. Tanpa melengahkan masa, kita akan masuk ke segmen yang seterusnya di mana kita akan bersama dengan Encik Duan Anak Regi untuk membicara lebih mengenai Hari Kesedaran Autism Sedunia ni. Sebab untuk pengetahuan semua, autism ni adalah masalah perkembangan kompleks yang melibatkan interaksi sosial seorang kanak-kanak terganggu akibat masalah kemahiran berkomunikasi dan juga tingkah laku yang tidak wajar yang berulangan. Kalau kita nampak Syasha, mereka asyik buat kelakuan yang sama saja. Betul, tingkah laku yang sama saja. Dan juga hampir 47,000 orang kanak-kanak di Malaysia menghidapi gangguan autism atau lebih dikenali sebagai kanak-kanak autistik. Namun gagal didiagnos dengan cepat kerana ibu bapa tidak tahu ciri-ciri autism. Jadi hari ini kita akan bersama dengan Mr. Duan untuk menjelaskan apa antara ciri-ciri autism juga. Jadi tanpa melengahkan masa, kita menjemput Mr. Duan. Okey, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat datang ke Sejahtera Asia ya. Ya, good to be here lah. Baguslah, syukur. Baiklah, Mr. Duan, mungkin boleh kongsikan apa itu autism? Mungkin banyak yang tak faham apa autism. Secara ringkas, autism ini adalah macam satu sindrom sebenarnya. Dia
dia adalah dia bukan penyakit. Yang pasti dia bukan penyakit. Ramai orang yang keliru tentang autism. Dia sebenarnya bukan penyakit sebab kalau penyakit dia senang disembuhkan. Yang ini adalah satu disorder, disorder macam ketidakcelaruan. Maksud dia sistem fungsi badan, lebih-lebih lagi sistem saraf. Jadi itu sebabnya kalau kebanyakan kanak-kanak, especially kanak-kanak autistik, dia tidak fungsi badan dia tidak sempurna di situ. Walaupun dari segi rupa dia sempurna, tetapi apa yang sistem saraf ini sebab dia berkaitan dengan sistem saraf. Jadi maksudnya itu bukan sejenis penyakit, dia lebih kepada sindrom. Jadi untuk pengetahuan semua juga, Mr. Duan juga merupakan setiausaha Kucing Autistic Association, betul tak? Ya, betul. Jadi mungkin mungkin Mr. Duan boleh ceritakan peranan Mr. Duan dalam Kucing Autistic Association ni. Saya seorang setiausaha, jadi of course dalam daily run to run operasi di pusat latihan KAA, jadi saya kena memantau apa yang berlaku di center lah. Selain daripada menyediakan minit mesyuarat, tapi peranan saya lebih di center tu sendiri, saya lebih berperanan macam pengetua lah. Macam pengetua, saya memantau guru-guru guru-guru yang mengajar kanak-kanak autistik dan in charge of HR department di situ. Jadi betul, besar juga peranan tu, Syah. Itu adalah peranan yang penting sebenarnya dalam organisasi tu. Baiklah, setakat Mei 2017, Jabatan Kebajikan Masyarakat telah mencatatkan seramai 15,484 orang dikenali menghidapi masalah autistik di seluruh negara. Jadi berdasarkan Encik Duen tadi, bagaimanakah Encik Duen mengetahui bagaimanakah Encik Duen mengetahui anak Encik Duen menghidapi autistik? Saya perkenalkan anak saya dulu, ada Daniel. Sekarang dia berumur 11 tahun. Daniel sebenarnya mula dikesan seawal 4 tahun. Pada waktu itu saya dengan isteri belum hantar dia untuk diagnose. Jadi apa yang berlaku ialah kami membawa dia ke BMC lah. Borneo Medical Center untuk berjumpa dengan pakar kanak-kanak. Jadi pada mulanya dia diagnose sebagai ADHD, bukan autistik. Tapi saya dengan isteri ada orang kata second thoughts lah, nak cari pandangan kedua. Jadi kami rujuk semula kepada klinik ibu dan anak di dekat dengan ATM lah, di jalan di klinik Jawa orang kata, klinik Jawa. Jadi pihak klinik membuat saringan dan justru itu mereka rujuk kepada Hospital Umum Sarawak. Jadi di situ dia confirm sebagai autistik. Macam mana Encik Duen dengan isteri boleh nak pergi check up untuk anak Encik Duen? Boleh untuk check up, dia senang saja jumpa mana-mana klinik ibu dan anak yang berdekatan dan minta buat saringan lah. Jadi pegawai perubatan, pembantu perubatan akan bantu untuk menyaring lah apakah ciri-ciri yang ada lah di dalam anak masing-masing lah. Maksudnya Encik Duen dengan isteri memang dah sedia maklum lah mengenai autism ni. Kami dua memang sudah tahu lah tentang autism ini. Cuma kita tidak sangka dia akan berlaku kepada anak sendiri. Betul. Dan juga Mr. Duen tadi, Mr. Duen maklumkan anak Mr. Duen dikesan ada mengidap autism sejak berumur 4 tahun. Jadi sekarang ni bagaimana keadaan dia sekarang ini? Syukur pada Tuhan lah, keadaan dia semakin baik. Dia ada perkembangan dari segi pertuturan sikit lah. Sebenarnya saya tidak khawatir sangatlah. Sebab dia sebenarnya pandai membaca dan menulis dan mengira. So dia sudah ada basic tu. Sebab kita dedah dia pada kemahiran itu pada seawal umur 1 tahun dah. 1 tahun. Jadi dia sudah pick up dia punya language dari situ. Jadi kiranya Encik dah buat satu strategi untuk anaknya walaupun dikatakan menghidap penyakit autistik tapi dia tidak menghalang Encik untuk memberi pendidikan kepada dia. Tidak halang.
Maksudnya Encik ni memang dah sedia maklum ya, pada umur 4 tahun tu dia memang ada mengidap autism. Jadi kita nak tahu lebih lanjut lagi apa mungkin punca-punca ni ataupun dari faktor apa sebenarnya autism ni terbentuk. Betul. Dan juga kepada anda semua, jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami hanya dalam Sejahtera Asia. Radin sama Kinara tuh sayang banget sama Banyu. Aku tuh sampai terenyuh loh lihat persahabatan mereka. Kamu itu mestinya tahu diri. Saya ini ngebesarin Radin bukan untuk jadi pelindung kamu, tahu nggak? Bangun main, Radin. Radin bangun! Dancing in the Rain, Sabtu ini 8.30 malam hanya di TVS saluran 122. Bisa sembuh, Ibu. Kembali lagi bersama kami dalam Sejahtera Asia. Kalau nampak tadi VT yang dimainkan, itu pun salah satu mereka yang mengidap autism sebenarnya, Syah. Dan juga bersempena dengan sambutan Hari Sedunia, ya, Autism Sambutan Hari Sedunia, kita bersama dengan Mr. Duen, di mana beliau akan menceritakan apa itu autism. Jadi tanpa membuang masa, Mr. Duen, apakah kita tak tahu apa penyebab autism ni sebenarnya? Sebab saya ada terbaca juga daripada faktor genetik pun ada juga. Ya, betul. Ada juga faktor genetik. Mungkin pada waktu itu kita tak nampak sebagai autism, tapi just developmental delay, orang kata. Perkembangannya agak lambat. Selain daripada itu, dia keadaan persekitaran juga main peranan dalam autism ini ada pada kanak-kanak. Salah satu daripada yang pemakanan, mungkin sebab bahan kimia di dalam makanan yang Berplastik. bukan plastik, mungkin chemical. Kimia. Bahan kimia, penggunaan kimia di dalam makanan. Especially dengan makanan ibu yang mengandung. Sebab apa yang ibu-ibu makan itu dia tak dapat dibuang sepenuhnya, mungkin jadi ada yang tertinggal di dalam kandungan itu, maka dia akan efek dia punya tumbuh besaran kandungan tu. Itu salah satu daripada faktor juga. Selain daripada itu, cara anak-anak itu kita raise up the child itulah. Mungkin kita terlalu gairah untuk melihat anak-anak kita membesar cepat. Jadi kita accelerate dia punya pertumbuhan. Kita perkembangkan dengan cepat. Contohnya kita nak anak kita berjalan cepat. Sebenarnya kalau lihat bayi, dia ada peringkat dia untuk membesar. Kalau kita perasan, kalau saya dapat demo. Kalau kita baring dengan dua-dua kaki dan tangan di atas, kalau kita sebagai orang dewasa, yang ini kita tak tahan lama. Sebab itu core muscle kita. Jadi bayi, kalau ibu-ibu, bapa-bapa perasan, bayi bila mereka akan selalu bermain dengan tangan dengan kaki. Kaki dan tangan selalu terangkat. Sebab itu dia nak bina core muscle dia. So daripada sini dia akan slowly ke bahu ataupun ke pinggung, dan seterusnya ke ujung tangan dan kaki. Jadi apa yang berlaku ialah kalau anak-anak itu dia dipercepatkan dia punya, nak suruh dia cepat jalan contohnya, bagi walker, tidak disuruh merangkak. Jadi sistem saraf ini dia berkait dengan muscle, dengan otot-otot. Jadi dia tak dapat develop dengan sempurna. Satu perkongsian yang menarik. Betul, itu juga salah satu sebenarnya faktor yang menyebabkan mereka menjadi autism. Ya, bukan autism lah sebenarnya, developmental delay. Dia mengganggu sebenarnya. Dia mengganggu
Pembesaran dia. Pembesaran dia. Baik. baiklah. Mungkin apa antara terapi yang dijalani untuk kanak-kanak autism ni? Sebagai contoh di center kami di Desa Wira, KAA, kami menawarkan Early Intervention Program, EIP, yang itu untuk kanak-kanak berumur 3 hingga 12 tahun. Okay, dan untuk kanak-kanak autism, intervention program seperti ini sangat, kata orang English, very crucial untuk development dia. Sebab di situ kita akan melatih occupational therapy dia, pemulihan dari segi pergerakan. So kita baik pulih dia punya pergerakan, sebab pergerakan itu yang akan develop dia punya senses dengan dia punya muscle dia, muscle development, supaya dia lebih serasi. Seperti saya kata lebih awal lagi, sensory issue ni sebenarnya berpunca daripada saraf, sistem saraf dan bagaimana otak itu berkembang lah. Jadi early intervention program ini sangat penting lah. Betul. Jadi Encik Dwayne, mungkin berdasarkan pengalaman, ada tak pengalaman di mana anak Encik mula melakukan tantrum di halayak ramai? Selalu. Jadi jika ada, apakah antara cara yang Encik lakukan untuk mententeramnya? Biasanya saya akan bawa dia ke tepi, cari tempat yang lebih sunyi sikit. Saya akan pujuk dia, kam dia lah. Tapi jarang berlaku di halayak ramai lah. Jarang berlaku. Jarang berlaku lah. Saya syukur pada Tuhan dah jarang berlaku di halayak ramai lah. Ya, sebab kita tak boleh kasar dengan mereka yang ada autism ni, betul tak? Dan juga ada tak diet-diet yang spesifik untuk kanak-kanak autism? Untuk anak saya, mungkin ibu bapa boleh cuba jugalah. Untuk anak saya cuba makanan yang lebih berunsur organik. Lebih berunsur organik. Sebab mungkin saya belum cerita ni lagi, our gut system ni, sistem pencernaan ini juga memain peranan. Sebab kadang-kadang kita punya sistem saraf ini dia tidak mendapat zat yang diperlukan untuk perkembangan otak. Jadi saya pernah melakukan, kami dua isteri dah pernah melakukan ujian head test, ujian rambut ini, untuk mengenal pasti apakah bahan kimia yang dalam heavy metal, sama kata dia punya logam berat di dalam sistem badan ini. Dan memang ada logam yang tak sepatutnya di dalam badan. Jadi yang itu kita kena eliminate daripada sistem. Wow, tak sangka ya ada juga benda macam tu ya, Mr. Tuan? Ada. Ada, tapi kita tak pernah tahu. Ni sekarang ni untuk pengetahuan semua, kita akan bagi info-info lebih mengenai kanak-kanak autism ni. Bukan kanak-kanak autism ni bukan sejenis penyakit. Kalau anda yang baru buka TV ni, bukan sejenis penyakit, namun adalah sejenis sindrom. Tapi ini boleh dia tak susah mungkin tak sesusah jaga macam kanak-kanak sindrom Down macam tu ya. Bagi saya sindrom Down lagi mudah. Sindrom Down lagi mudah. Lagi mudah. Lagi mudah untuk jaga. Autism ini kompleks. Sebab lain, saya katakan di sini, lain kanak-kanak, lain dia punya cara pemulihan dia. Sebab unik. Every child is unique. Dia tak semua kanak-kanak autism ini sama. Jadi kadang-kadang apa yang berkesan untuk anak saya mungkin tidak berkesan untuk kanak-kanak lain. Jadi ibu bapa mungkin kena explore lebih lagi cara untuk memulihkan anak mereka. So itu cabaran dia. Jadi tapi kanak-kanak ni sebenarnya Syah, yang autism ni dia boleh membaca juga, boleh menulis juga. Syah sebenarnya ada adik kepada kawan Syah, dia boleh speaking English very well. Fluently lah. Fluently memang. Wow. Dan sebenarnya mereka juga ada kelebihan masing-masing sebenarnya. Dan saya telah ke ruangan komen. Ni satu cerita lagi lah, Jess. Syah ada baca dekat Facebook mengenai berkaitan dengan autism ni. Daripada Puan Faizah Ibrahim, menurutnya memang ramai orang dekat luar sana, dia tahu apa maksud autism, tahu apa maksud ADHD. Tapi dalam masa yang sama juga ada masyarakat ni yang pandang serong terhadap anak mereka, terhadap ibu bapa. Jadi Puan Faizah ni bagi tahulah dia sebagai ibu, dia faham body language yang dinyatakan oleh orang-orang dekat luar sana ataupun yang dekat sekelilingnya. Jadi kadang-kadang dia rasa sedih dan juga dalam masa yang sama berkecil hati. Mungkin Encik Dwayne, apakah antara nasihat yang boleh diberikan bukan untuk ibu bapa tapi kepada mereka yang memandang serong ni? Mungkin agak kasar apa yang saya buat, tapi to me bagi saya lah, untuk masyarakat di luar sana, please stop. Itu saja bagi saya. Sebab
you cannot be judgemental. Kita tak boleh menghakimi. Ya, betul. Sebab apa yang saya selalu dengar lah ialah kritikan, tomahan, kata orang Sarawak tulah pun juga. So bagi saya itu bukan alasan untuk masyarakat untuk memandang rendah golongan, especially ibu bapa lah. Bukan not so much kanak-kanak, tapi ibu bapa yang ada kanak-kanak autism ni. Sebab yang terasa itu ibu bapa. Ya, betul. Betul. Sebab kanak-kanak autism ni dia tak tahu, dia tak, bukan dia tak ada feeling, tapi dia tak tahu apa Dia benda. tak tahu apa yang jadi dia tapi yang terasa itu ibu bapa. Betul. Dan juga Mr. Duen, setiap ibu bapa kepada anak autism ini mungkin ada rasa bimbang ataupun risau. Lebih-lebih lagi bila kalau contohnya ibu bapa mereka sudah tiada nanti. Jadi bagaimana untuk mengatasi kerisauan ibu bapa ini sebenarnya? Jadi itu mengulas perkara itu. Jadi sangat penting kita sebagai ibu bapa menentukan hala tuju mana kita. We must look ahead. Kita tidak boleh live for today macam itu and then just wait for tomorrow to come macam tu. Jadi saya sarankanlah kepada ibu bapa di luar sana. Early childhood itu very important. Hantar dia terapi. Buat apa yang patut untuk memulihkan anak ni. Dia lebih pada usaha ibu bapa. Dan selain daripada itu keluarga juga main peranan untuk membantu. Seperti apa kata pepatah orang putih kata, it takes a village to raise a child. So bukan saja ibu bapa, datuk, nenek, uncles dengan auntie, cousin, semua main peranan untuk menolong anak ini. Dia bukan bebanan itu tak boleh diletak atas bahu parent itu sendiri. Tak boleh. Dia mesti melibatkan seluruh ahli keluarga. Betul. Dan juga sebenarnya Syah, ibu bapa ni memang tanggungjawab dia agak besar dalam kehidupan seharian. Bukan saja ibu bapa ataupun keluarga tersebut, tapi masyarakat. Masyarakat juga memainkan peranan penting. Mempengaruhi. Betul. Dan juga mungkin bagi Mr. Duen, apa sebenarnya kepentingan untuk menyedarkan kepada mereka semua bahawa autism ini sebenarnya bukanlah yang patut dipandang remeh sebenarnya. Saya lihat di sini sebagai kadang-kadang autistik ini dia sangat istimewa dan dalam setiap kanak-kanak autistik ini dia ada talent yang kita tak nampak sekarang. Jadi dia akan keluar after a certain time kita akan nampak kebitaraan dia kata cikgu, rakan-rakan cikgu, kebitaraan dia, apa yang dia mahir. Jadi di situ kita akan push. Jadi that's why di KAA kami katakan every child is special. Dan setiap kanak-kanak yang dihantar ke KAA memang ada kelebihan dia sendiri. Cuma dia perlu digilap, dia perlu dicari. Dan bila dia dapat dicari baru kita dapat ketengahkan. Sebagai contoh saya punya anak dia suka melukis. Jadi kebanyakan daripada lukisan-lukisan dia sudah masuk dalam produk KAA yang ada di center kami lah. Jadi seni adalah salah satu daripada cabang cara kanak-kanak autistik ini boleh berkembang lah. So dia memang ada kanak-kanak ini memang ada kelebihan dia sendiri. Jadi jangan lihat kepada kekurangan yang ada pada kanak-kanak itu. Lihat kepada kelebihan dia. Betul. Begitu. Panjang lebar penjelasan. Namun kita nak tahu juga, kita nak bagi tahu seluruh masyarakat di Malaysia agar mereka mengetahui dengan lebih jelas tentang apa itu autism dan apa sebenarnya punca-puncanya. Dan kita nak berterima kasih kepada Mr. Duen kerana bersama kita hari ini dan berkongsi banyak mengenai autism ni. Dan seterusnya, Syah, kita akan bersama dengan Mr. Charles Liu untuk berkongsi mengenai dengan pemasaran dalam perniagaan. Betul tak? Jadi jangan ke mana-mana, stay tune hanya dalam Sejahtera Asia.
Kembali lagi bersama kami di Sejahtera Asia. Mungkin tadi kita dah mengetahui mengenai dengan Apa itu kesedaran autism? autism sedunia dan harapnya para penonton dekat luar sana akan menjadi lebih peka tentang isu yang telah kita kupaskan pada hari ini. Dan juga jangan terlepas menonton siaran ini sebab dia adalah sangat penting sebenarnya. Banyak info-info yang telah dikongsikan oleh Encik Edwin tadi. Dekat Kalau mana? terlepas, boleh sahaja search di YouTube Sejahtera Asia. Betul. Okey, untuk topik yang seterusnya ia adalah sangat orang akan cakap akan membuatkan para usahawan-usahawan dekat luar sana semangat. Sebab apa? Sebab hari ini kita akan bersama dengan seorang yang hebat, usahawan yang hebat pada masa kini ya. Orang yang sama tapi wajah dia agak sedikit lain pada hari ini, Syah. Ya, betul. Tanpa membuang masa, kita perkenalkan Mr. Charles Liu. Good morning. Good morning, Mr. Yeah. Charles. Yes. Okey, tajuk untuk kita hari ini adalah mengenai pemasaran perniagaan. Tapi sebelum tu, kita nak memberitahu apakah yang dimaksudkan dengan konsep pemasaran perniagaan, iaitu merupakan satu proses yang dikendalikan oleh usahawan untuk memuaskan keperluan dan kehendak pengguna di samping menjual jualan di sesebuah syarikat lah. Okey, dan sebelum tu Encik Charles, dalam bidang perniagaan apakah departmen yang paling penting? Okay, thanks for the question. So basically, the answer to that, of course, is pemasaran, right? Pemasaran in English is marketing. So there's a famous saying from this famous economist, his name is Peter Drucker. He said the purpose of a business is to bring in one customer. Because without a customer, you don't have a business. So if you think about it, the accounting department, the design department, any departments that you have would not have a job to do if you don't have a customer coming in. So to bring that customer to come in, that's marketing. Jadi samalah seperti elemen-elemen dalam pemasaran ni. Sebagai contohnya 4P, produk, Yes. iaitu price, Yes. agihan and then promosi. Jadi Yes. persoalannya bagaimana jika salah seorang usahawan tu dia hanya memilih 2 daripada 4 elemen tersebut? Adakah mereka akan boleh berjaya? Absolutely. I don't believe in the P's, okay? I don't believe in, for example, the definition that you just gave earlier as well. Yeah. Because modern marketing, in my mind, is basically you conveying what you believe in, the change you want to make in the world, the meaning you want to make in the world. The clearer you make that clear to people, the better your branding is. So I'm going to share a bit about marketing and branding later on. But it's in my mind, if you focus on product, if you focus on price, if you focus on these things, you will always be fighting against your competitors, because then you throw price up, you sell cheaper by 10 cents, cheaper by 20 cents. But if you sell your vision to people, and if they believe your vision, they don't compare the price. So you need to convey that very clearly. Maksudnya yang dekat sini adalah mempunyai visi yang sangat jelas dan tidak hanya terlalu memfokuskan kepada 4P yang seperti yang Syah nyatakan. Betul. Tak semestinya kurang daripada 4P itu tak boleh juga meneruskan betul. perniagaan. Dan juga kita tahu tadi seperti yang Mr. Charles bagi tahu tadi, pemasaran itu sangat penting agar mendapat tempat di hati pelanggan khususnya. Dan juga Mr. Charles, sebab kita tahu marketing ataupun pemasaran dan juga branding ni pun lebih kurang sama juga, lebih kurang sama hebatnya ataupun pentingnya branding ni sebenarnya, penjenamaan ni. Apa perbezaan marketing dengan branding? Okay, huge difference. Huge okay. difference. Marketing and brand. Let me ask Shasha, what's the difference between marketing and branding? Do you know what's the difference? Tahukah? I assume that I don't know lah. Okay. Mr. Charles. Okay. So the clearest example I can give is marketing is active. You have to go and do. Okay. Branding is passive. You can't do. So when people say I want to bot branding, what they're doing is they are marketing. They're not, because branding you cannot bot. Okay. So people think branding means a jenama, like having a logo is branding. No, having a logo is having a corporate identity. Having a corporate identity doesn't mean you have a branding, right? So it's very important, because the moment you're clear that having a logo is just having a logo, right? Then you will focus more on marketing, because you know that that means nothing. So marketing means to actually have a very clear vision. You have to know, why am I doing this?
I want to change the healthcare system. I want to do this. I want to do that. Sure. Then tell people that and have them believe in that. Telling is not enough. You have to let them believe that you want to do that. And if they believe what you believe, you win. Bercakap pasal jenama ni, Mr. Charles, mungkin Mr. Charles boleh kongsikan apa jenama yang menarik ataupun yang popular bagi Mr. Charles sendiri. Okay. So if you look at branding, right, the clearest example is, let me say Starbucks. How do you feel about Starbucks? You feel that it has got a story to tell. You feel like you want to go there to drink because it feels a lot atas. But if you think about it, the Americano at Starbucks, the kopi openg kosong at Starbucks, and the kopi openg kosong at a random kopitiam, they are very much the same. But why would people choose to go to Starbucks? Because of the feeling it gives the person. The person tells themselves a story. Why do people buy Apple products when it is not much superior to other brands? Why do I have Apple products here, right? Because it's of the story it tells. So why do people go to Maybank? Why do people not go to other banks? I don't want to mention other banks, but why is that? I was talking to my PA, Lidwina, standing there. I was asking her, what's the difference between Maybank and some other banks? She said, Maybank is the biggest bank. And I said, is that factual? She said, it feels like it's the biggest. I said, that's all it matters. It feels like. Branding is how it feels. Feels like. Yeah. Oh, okay. Jadi bila kita dengar tadi, maksudnya ada mempunyai rancangan pemasaran itu sendiri, Encik Charles. Dan boleh tak kongsikan kepada kami apakah antara langkah-langkah yang boleh diambil untuk memuaskan kehendak dan keperluan pengguna? Seperti yang Encik Charles bagi tahu tadi, dia ada bagi satu sense of feels kepada semua orang. So it's very hard to just answer that in 30 seconds. But I think going back to what I just said, you yourself need to be very, very clear as to who you are. Okay, I think I've shared in other episodes as well. Because knowing who you are able to tell people exactly who Shasha is. Okay, now you have to understand. Some people will like you, some people won't like you. And when I say to be clear, it means that you have to understand where you stand and where you don't stand. It's very important because a lot of people say, this is who I am. It's also very important for you to tell people who you are not. And you should be very comfortable with that, right? So if some people say, I don't want to come to your business, your answer to that is not, why don't you come? It's, I respect that. We are not for you. I get that. So your job is then to go find people who like you, who like what you stand for, who like your vision, and want to go with you to that destination that you want to go to. It also means that you have to take the risk. Yes, I guess. Dalam segala bisnes ni sebenarnya kita memang kena ambil risk pun, Shasha, tak nak pun. Jadi Mr. Charles, di luar sana, banyak lagi orang yang buat perniagaan tanpa ada brand sendiri. Yeah. Pendapat Mr. Charles, adakah perlu mereka memilih brands? Okay. Sebab kita nak bagi mereka famous juga. Yeah, okay. So here's the thing about branding. Not having a brand is also brand. Your branding is you don't have a brand. Okay, that's also branding. Like I said, branding is not a logo. Branding is not a name. Example that I can give that's very, very clear, roadside burger without a name, no name, but you like the egg banjo. So you go to have that egg banjo 10 times in a row, okay? Now that stall without a name, but you know that that's Encik Ahmad, okay? So you know that Encik Ahmad sells good banjo burgers. Here's the thing, the banjo burger is good, that's branding. He's polite, that's branding. You know why? Because if he's rude, after the second egg banjo, you say, this guy is consistently rude, you know. So that's his branding. So he has a branding. We all have a branding. This morning, when you decide to wear gray, that's branding, right, as well. So everything is branding. Every word that you utter is branding. Shasha pakai hitam, branding Shasha juga warna hitam. Dia macam tak semestinya kepada branding satu nama tu je. Sebenarnya cara kita bercakap, cara kita hendak berkomunikasi dengan orang, itu juga adalah salah satu dikatakan branding sebenarnya. Menarik kan Shasha? Jadi kita nak tahu bagaimana kita nak mengurangkan kos pemasaran, tapi anda kena setia bersama kami sehingga ke akhir rancangan. Jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia.
Baik, di segmen kali ini kita bersama dengan Mr. Charles berbincang mengenai pemasaran dalam perniagaan. Jadi Mr. Charles, kita nak tahu bagaimana untuk mengurangkan sesuatu kos pemasaran ni Mr. Charles. Okay. So marketing costs, a lot of people think they need a budget for marketing. Okay. But the truth is, I don't believe in that as well. I believe in zero cost marketing. So when I say zero cost marketing, I always feel like if you put money into marketing, you are hoping, you are gambling, because you, for example, if you put 1,000 ringgit in marketing, right? You don't know if you're going to cover the 1,000. You don't know if the results that come back will be equivalent to 1,000, right? So there's a thing called paying for results, not for the process, okay? Paying for results means you know exactly what you're going to get after you've done the marketing, and because you know what result you're going to get, you're more than happy to do the marketing for it. Example, if a customer comes into your shop, okay, and you know that from statistics, this person that comes in, they will come back 4 times this year, because based on statistics, so that is on average. So one new customer means they will come back 4 times. So each time they come in, they will spend 200 ringgit. So you will get 800 already. So if that is the case, you know that you can afford to give this person free gift marketing of that's worth 50 ringgit, and he will come in 4 times. 4 times. Because that's sure. Yeah. You know it's going to happen. You know what I mean? So then you keep him. He's happy. He goes out, share with people. This business give me 50 ringgit worth of stuff, you know. But you already know that you are making 750 already, even without seeing the result, because you know that's future value, right? Another marketing that's free is go and partner up with businesses that are not competitors to you, right? So you go to them and say, let's partner up, let's collab. You have your own customers, I have my customers. Let's work together, zero cost, share our logos, stick some stickers each way, right? Refer to each other, zero cost as well. Because once you are bigger, then maybe you can have a marketing budget. But again, I don't believe in marketing budget. I believe in knowing exactly what you're going to get and then spend that money to get it. Jawapan Mr. Charles ni tak pernah mengecewakan lah, Syasha. Betul tak? Rasa nak buka bisnes dah kali. Betul, itulah saya macam wow. Terkesima sekejap, betul tak? Tapi Mr. Charles, kita nak tahu apa sebenarnya kepentingan analisis data. Sebab kita kena analisis data tu. Extremely important. Without data, you have nothing, right? Without data, you're always guessing, right? So data in this time and age will make you a winner or a loser right away. So say, for example, if you know exactly, if you have 1,000 customers that walk in 1 month, if you know exactly where they stay, their jantina, male or female, what do they like, how old are they, then you will know for sure after 1 month. Say, for example, my ideal customer after 1 month, I know, is a 36-year-old woman with 2 kids holding down a job that goes from places to places non-stop throughout the day. Now, if you can be specific as that, you win because you know your target. When the post that you put out on social media will not be for men anymore, it will be targeted to this person. You have this ideal person in your head. Betul, Jadi analisis itu data yang ni. pentingnya analisis data Betul, ni. tak boleh main teka-teki, Syah. Tak boleh. Maksudnya kita kena tengok dalam beberapa tempoh yang kita inginkan untuk melihat siapakah kumpulan sasaran pembeli yang kita nak, dan juga apakah produk yang laku lah kiranya, Encik Charles. Absolutely. Jadi sebenarnya Mr. Charles, kita nak tahu juga sebab dalam pemasaran ni pembungkusan produk pun penting sebenarnya Mr. Yes. Charles. Mungkin apa pendapat Mr. Charles mengenai itu tersebut? Your pembungkusan needs to reflect who you are. It always go back to who you are, right? So some in this modern age, they intentionally bungkus macam very 1970s, 1980s, right? It all depends on what you want your product to feel. That's it. It's all about feeling. So my take on pembungkusan is just look at all of the packaging in the market and decide where you want to be. Because they will always, if you say, for example, a weight loss product, okay? There are 10 of them in the market competing with you, exactly the same thing, okay? Put them all together, that's your market research, put them all together and decide where you want to be. So you can say,
I want to be here, right in between this or this, or you want to say, forget all of that, useless. Let me just come up with a different brand, a Jessica brand, that just feels different, look different, and the most important thing, everything that you do about the product, it's not just the packaging, right? So the social media posts that you put out, it's all part of the packaging as well. You may not think it's packaging, but it is packaging. The post that you put out on social media, the people that holds up your product and smile into the camera, that is also packaging. It's part of the whole drill. Wow. Saya dah tak tahu dah nak cakap apa. Tapi ini sangat-sangat menarik perkongsian dia. Tapi Mr. Charles, sebab saya pun rasanya nak buka bisnes. Nak buka bisnes. Tapi mungkin Mr. Charles boleh kongsikan apa contoh content marketing, Mr. Charles? Contoh content marketing. Can you be more specific about that? Contoh content marketing yang kita perlu buat dalam bisnes ni. Daripada susun atau daripada kita kena analisis data, betul tak? Ada lagi kita nak tahu pasal branding. Ada lagi kita nak tahu if you are pasal... starting a business, you actually don't have too much data to analyze, okay? Betul. But you have to understand your field, okay? You have to, again, going back to the very beginning, I always stress, you have to know who you are. You have to know what is that business that you want to do and why you want to do it, okay? If you are very sure why you want to do it, it means that there is a need inside of you that you want to fulfill because you know why. Because some people go and do business that have nothing to do with them. They just feel this money inside, you know. You will never be able to properly market it. In other words, kena relate dengan passion sebenarnya kan. Jadi adakah Encik Charles bersetuju bahawa post dekat media sosial ni ada mempengaruhi untuk kita dikenali oleh ramai? Absolutely. Memang sekarang Absolutely. When you have time, what do? You scroll on your phone. We may not want to admit it. We don't want to admit it. But when people put on your makeup, halfway you go and look at the Instagram or whatever because that's the world today. Some people say, we don't want to look at social media. You can't. Like, we cannot go, like, the old times are not coming back. We are moving forward and forward and forward. Social media is going to be more, not less. So we need to embrace it. Businesses need to embrace online marketing. Online marketing includes social media. You cannot isolate it and say, we are not doing that. You have to. Betul. Itu sebenarnya transisi antara perniagaan zaman dahulu dengan zaman sekarang dengan teknologi digital sebenarnya. Betul. Dan juga sebenarnya kita tak boleh hidup tanpa gadget dan juga social media. Dan itu juga ada salah satu bagus. platform yang sangat bagus untuk memulakan perniagaan, iaitu pemasaran perniagaan. Baiklah Mr. Charles, terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan kami hari ini. Nanti saya rasa Mr. Charles mungkin akan datang lagi, betul tak? Sebab atas permintaan ramai dan juga usahawan di luar sana. Baiklah, jadi kita akan berada di blok yang terakhir bersama saya dan juga Syasha. Jangan ke mana-mana, masih lagi bersama kami dalam Sejahtera Asia. Thank you so much. Terima kasih kerana telah setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Hari ini kita telah mengupas dua topik yang menarik, iaitu bersempena dengan 2 April 2021, Hari Autistik Sedunia. Dan apa yang Syah boleh dapat hari ini adalah sebenarnya banyak perkongsian sebenarnya. Dan selain daripada itu, untuk menunjukkan bahawa anda semua mengikuti ataupun macam mana kita nak cakap, kita menyokong untuk menyambut Hari Autistik Sedunia ini adalah dengan postkan gambar #Sejahtera Asia, #Hari Autism Sedunia. Itu juga adalah salah satunya. Itu yang Syasha belajar ya. Tapi apapun, masyarakat pun kena ambil tahu apa itu autism. Itu bukannya penyakit ya Syasha, tapi sindrom. Terutamanya kepada mereka yang masih tak tahu apa-apa ni sebenarnya, Jess. Betul. Dan juga di segmen yang kedua tadi kita bersama dengan Mr. Charles ya, di mana beliau berkongsi mengenai pemasaran dalam perniagaan. Sekarang ini Syasha, ramai orang takut untuk memulakan bisnes. Antaranya contoh ya, pernah rugi dalam perniagaan sebelum ini, takut untuk mengeluarkan modal yang besar untuk bermula. Tiada pengalaman dalam bisnes itu perkara biasa sebenarnya, dan juga tidak pandai menjual. Tapi saya pun tak pandai menjual, tapi saya ada hati nak buka perniagaan. Tapi kalau macam nak tahu lagi dengan lebih lanjut, tengoklah Sejahtera Asia. Tengok Sejahtera Asia, type Sejahtera Asia dekat YouTube. Dan juga mungkinlah ini peluang, kalau
kalau anda yang tiada pekerja dekat luar sana, masih lagi tak ada pekerjaan yang nak dibuat, tak tahu nak buat apa, mungkin ini waktu terbaik untuk memulakan bisnes sebenarnya. Syasha, betul tak? Syasha pun nak buka bisnes kan? Ada juga buat kecil-kecilan. Kecil-kecilan. Mungkin Syasha kalau diberikan peluang untuk buka bisnes, Syasha nak buka bisnes apa? Syasha sebenarnya nak buka bisnes restoran ke, Restoran. nak buka makanan. Oh, jadi kalau anda katakan, kan kita sekarang ni nak puasa. Mungkin Syasha boleh mula secara kecil-kecilan, berjual dekat bazar. Betul. Syasha nak jual apa? Syasha pandai masak tak? Boleh lah, nak cakap pandai tu tak lah. Tapi boleh belajar sebenarnya. Tapi apapun semua, hari ini satu perkongsian yang sangat-sangat menarik, informatif untuk semua orang. Baik daripada segi perniagaan dan juga hari kesedaran untuk autism. Sebab ini adalah bukan lagi perkara baru, ya. Ini sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Dan juga masih lagi kita nak war-warkan dan kita nak berpesan kepada semua sebab kita masih menjalani kehidupan dalam norma baru. Kalau tak, kehidupan kita kembali seperti sedia kala, patuhi SOP. Apa SOP yang Syasha nak bagi tahu kepada semua ni, Syasha? Yang paling penting sebenarnya kita kena jaga penjarakan kita. Betul, yang pastinya jangan keluar apabila tak perlu. Stay at home. Tapi kalau memang betul-betul memerlukan tu, mintalah permis, janganlah pergi keluar sebarang. Betul tak, Syasha? Sebab ada yang terlalu pentingkan diri sendiri sehingga boleh menyebabkan orang lain pula terkena jangkitan. Kesian sebenarnya. Betul. Dan jangan lupa kepada anda semua sebab kecoh ya sekarang ini TV Stars Indonesia akan berlawan dengan Malaysia. Jadi anda kena saksikan TV Stars ya di mana pada hari Selasa nanti pada 8:30 malam. Okey. Jangan lupa tonton. Jangan lupa tonton. Okey, baiklah. Ini sahaja daripada saya, Jessica John. Ya, dan saya Syasha Denzin. Berjumpa lagi kita pada masa akan datang. Ya, daripada Inspirasi, kami cetuskan inovasi. Bye-bye.